undang-undang Islam ni. Tapi ialah, tak ada orang defend PAS, maknanya tak ada orang Melayu lain lah, Melayu UMNO ke, Melayu Bersatu ke, Melayu apa sekalipun. Jadi PAS kena seorang-seorang terima lah kutukan, kritikan, hinaan. PAS kena 20-30 tahun ni. Sekarang sudah terbukti PAS is not wrong. PAS tidak bersalah. Yang PAS tak boleh laksana hudud ni bukan kerana PAS tak mahu laksana hudud ataupun hukum syariah. Ialah kerana PAS tak ada kuasa. Kuasa ialah kuasa parlimen, bukan kuasa kerajaan negeri. Dan usaha PAS tahun 93 untuk meminda, membuat pindahan kepada hukum syariah di Kelantan sampai sekarang, So we are talking about how many years tau? We're talking about 31 years. 31 tahun. PAS cuba tapi tak berjaya. Di Terengganu, apabila PAS memerintah tahun 99, tahun 2000 PAS dikutuk dan PAS juga cuba. Bukan tak cuba. Tahun 2001, selepas Mahathir kutuk PAS tu, PAS pun cuba buat kat Terengganu. Tak boleh juga. Jadi bermaknanya PAS ni berusaha banyak kali. Bukan tak berusaha. Tapi disekat oleh orang Melayu. Disekat oleh orang Islam. Orang Melayu, orang Islam yang bukan bersama PAS. Dan PAS ni tidak ada majoriti. PAS tak pernah ada 112 kerusi dalam parlimen. Habis tinggi sekarang is 43. 43 ni rekod ni yang tertinggi dalam sejarah. PAS nak buat apa dengan 43 kerusi sekiranya parti-parti lain, misalnya PKR ke, Bersatu ke, Amanah ke, parti yang kononnya parti Islam tidak menyokong PAS. Mereka menentang PAS, jadi mereka tak maulah PAS berjaya. So, isu dia politik. Mereka tak sokong PAS kerana politik. PAS nak laksanakan Islam, they don't care. This is not about Islam. This is about politics. So, tidak akan berlaku pindaan atau perubahan tentang hukum syariah, hukum Islam ataupun pelaksanaan hudud hingga satu hari PAS boleh dapat lebih dari 112 kursi dalam parlimen. Ringkas cerita, tidak akan berlaku sampai akhirat. Unless PAS boleh menang 112 kursi. Ini pun 112 berdasar kepada sekarang 222. Apabila dia orang buat persepadan semula, satu hari nanti, mungkin tak lama lagi, dan 222 kerusi ini bertambah kepada 300 kerusi parlimen. This is going to come, 222 parliament seats is going to become 300 parliament seats. Di mana tambahan kerusi parlimen ni akan berlaku di luar Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis. Akan berlaku di Penang, Perak, Selangor, Johor, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Termasuk Pahang, Melaka, Negeri Sembilan. So, tambahan kerusi ini akan berlaku di negeri di mana PAS tidak memerintah. Bermaknanya jumlah kerusi PAS ni tidak akan bertambah. Jumlah kerusi bukan Melayu, jumlah kerusi Pakatan Harapan akan bertambah. So, lagi lama, lagi sukar untuk PAS mendapat majoriti. Akhirnya, PAS dari 20% kerusi parlimen, misalnya macam sekarang, dari 20% kerusi parlimen, PAS punya kerusi parlimen akan merosot ke 10%. Don't talk about 51%, 10%. So, undang-undang syariah, undang-undang Islam, undang-undang hudud tidak akan dilaksanakan hingga akhirat. Oleh kerana orang Islam tidak majoriti ataupun orang PAS tidak majoriti dalam parlimen. Simple. Tak payah pergi sekolah tinggi, tak payah pergi universiti untuk memahami perkara ini. So PAS today, hari ini telah dibukti tidak bersalah. PAS telah dibukti usaha mereka ni disabotage. Usaha mereka gagal. Mereka telah cuba tahun 93 di Kelantan, tahun 2001 di Terengganu, tapi disekat.
disekat oleh kerajaan pusat, disekat oleh parlimen, di mana PAS tidak ada kuasa, PAS tidak ada majoriti. And today, very important, hari ini, Black Friday tau. Hari ini, today is Black Friday. Hari ini terbukti yang berkuasa melaksanakan hukum syariah atau hukum hudud di negeri ialah parlimen. Dan ianya hanya boleh dibuat berdasar kepada Perlembagaan Malaysia. Bermaknanya, sekira Perlembagaan Malaysia tidak dipinda, if there is no amendment to the Federal Constitution of Malaysia, sekira Perlembagaan Malaysia, Perlembagaan Persekutuan tidak dipinda, bermaknanya parlimen pun tak boleh melaksanakan hukum hudud. Itu saya cerita kerajaan negeri. Kerajaan negeri, forget it. Baik kerajaan negeri mana sekalipun, kerajaan negeri tidak ada kuasa. Hanya parlimen saja ada kuasa. Tetapi dalam keadaan sekarang, parlimen pun tak boleh laksanakan hukum Islam oleh kerana Perlembagaan Malaysia tidak dibenarkan. So even kalau PAS misalnya dengan orang Melayu, orang Islam, beberapa parti lain, kalau mereka dapat majoriti di parlimen, katalah mereka dapat 112 ahli parlimen Melayu, Islam, masih tak boleh laksanakan Islam. Ataupun pindah syariah, ataupun laksanakan hukum hudud, masih tak boleh. Kerana Perlembagaan Malaysia tidak benar. You cannot do it because Constitution don't allow it. Which means, tak kisahlah you ada majoriti dalam parlimen atau tidak, masih tak boleh buat. Oleh kerana Perlembagaan Malaysia adalah perlembagaan sekular. Ini saya dah cakap lama dah ni. Berapa tahun saya duk cakap Perlembagaan Malaysia adalah perlembagaan sekular dan bukan perlembagaan Islam. Mereka kata Malaysia ni adalah negara Islam. No! Saya dah cakap banyak kali, bertahun-tahun saya dah cakap Malaysia bukan negara Islam. Perlembagaan Malaysia, perlembagaan sekular. Oh, dia orang kutuk saya ni, awak ni. Hey, come on. We're not talking about agama. We're not talking about Quran. We're not talking about Allah. We're talking about undang-undang. Tak kena mengena dengan Quran ke, Islam ke, Allah ke, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kena mengena. This is about the law. This is about the constitution. Dan saya sudah terangkan. Tapi orang Melayu ramai tak mau terima. Awak ni negatif. No, I'm not negative. I'm pragmatic. I'm realistic. Bukan negatif. Dan saya dah terangkan, Perlembagaan Malaysia adalah perlembagaan sekular. Kita tak boleh laksanakan. Oh, tapi perlembagaan kata Malaysia negara Islam. Perlembagaan tidak kata Malaysia negara Islam. Hanya perlembagaan kata Islam ialah agama persekutuan. That's all. Islam adalah agama persekutuan. Dia tidak kata Malaysia negara Islam. Mana ada dia kata. Dan DAP... dari dulu sampai sekarang tau. Sampai hari ini DAP kata Malaysia ialah negara sekular. DAP is right. DAP betul. DAP tak salah. Jangan kutuk DAP. Don't. Jangan kutuk DAP. DAP tak salah. DAP ni bukan anti-Islam. DAP ni maknanya memberitahu apa perlembagaan kata. Perlembagaan kata Malaysia negara sekular. Perlembagaan hanya kata Islam adalah negara persekutuan. Dia tidak kata Malaysia ni negara Islam. So DAP is correct. Kalau nak marah DAP pun, carilah benda factual. Ini marah DAP on semangat, perasaan. Oh, emosi. Padahal DAP is right. You are wrong. Orang Melayu ni salah faham. So that is the reality lah. The pragmatic thing today iaitu Mahkamah Persekutuan, 8 dari 9 hakim telah membuat keputusan, telah come up with a ruling bahawasanya tak boleh laksana hukum Islam di negeri oleh kerana negeri tidak ada kuasa, dan kalau kita kontrol parlimen sekalipun masih tak boleh oleh kerana Perlembagaan Malaysia tidak benarkan. So kalau nak laksanakan hukum Islam, terlebih dahulu bawa ke parlimen macam RUU 355, bawa ke parlimen.
Kalau majoriti dalam parlimen dulu baru boleh cerita. Tapi setakat ni dengan 43 kerusi parlimen, forget it. Cakap sampai buih mulut sekalipun, it's not going to happen. So orang Melayu perlu bangun lah. You know, these Malays are living in a dreamland tau. Fantasy world. Ini masalah orang Melayu. Orang Melayu banyak khayalan. Dia banyak fantasy. Dan akhirnya apabila undang-undang ni menentukan apa yang betul, apa yang tak betul, nak mengamuk lah, nak demonstrasi lah, nak buat petition lah. Hello, bangunlah. Awak sudah pilih Kerajaan Pakatan Harapan. Accept it. Tak perlu malu. We have to face it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau. Jaga agama, jaga bangsa, jaga negara. Jangan sampai bangsaku tiada negara.